Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu semula pada video kali ini, di mana pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda tutorial asas cara untuk kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Tapi sebelum tu, kepada yang baru datang atau yang dah lama datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk banyak lagi tutorial-tutorial akan datang. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu apa sebenarnya fungsi Microsoft PowerPoint ni. Microsoft PowerPoint ni adalah untuk kita membuat satu presentation mengenai sesuatu perkara untuk kita tunjukkan kepada orang atau kepada audience lah. Dan dalam masa yang sama ada banyak fungsi-fungsi Microsoft PowerPoint di dalam tu untuk kita gunakan bagi membuatkan presentation kita nampak lebih menarik. Dengan itu, info-info yang berada dalam presentation tu atau info yang kita nak sampaikan tu jelas kepada audience atau kepada penonton yang menonton kita punya presentation. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke Microsoft PowerPoint kita. Kita pergi ke Windows, kita akan pilih PowerPoint. Okey, di mana Microsoft PowerPoint yang saya gunakan versi tahun 2016. Di mana ada banyak versi 2021, 2019, 2016, 2010 dan sebagainya. Tapi saya gunakan 2016. Kita boleh tengok dekat account dekat sini. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2016. Dan keseluruhannya Microsoft Office 2016. Kita pergi ke home semula tadi. Okey, bila kita tengok dekat sini, paparan pertama, kita ada tengok ada bermacam-macam tema yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kita tengok dekat sini more themes atau lebih tema. Kita tengok dekat sini ada pelbagai tema yang disediakan untuk kita, serta ada kategori-kategori tersebut yang boleh kita pilih yang mana yang memudahkan kita. Nampak lebih menarik kan? Tapi kita akan gunakan ini nanti. Okey, dekat tepi sini ada home button, di mana home button kita akan masuk ke dalam kita punya PowerPoint. New, kita akan pilih untuk satu presentation baru. Dan open ni kita boleh gunakan untuk kita buka file-file kita yang kita pernah save sebelum ni. Saya belum ada, jadi lepas ni akan ada muncul dekat sini. Okey, dan dekat sini juga ada button info, save as. Ini nanti juga akan keluar bila kita dah ada dokumen, kita boleh save dan kita boleh print. Okey, kita masuk ke blank presentation. Okey, dalam blank presentation ni kita kena tahu beberapa perkara sebelum kita mulakan kita punya dokumen. Antaranya yang pertama dekat atas ni. Dekat atas ni kita panggil quick access toolbar. Iaitu dekat sini kita ada button save, undo, redo. Kita ada button presentation, di mana bila kita nak buat presentation atau kita nak save dokumen, kita tinggal tekan saja. Sebab tu dia dipanggil quick access toolbar. Okay, dan dekat atas ni kita ada title bar, di mana bila kita dah save dokumen kita, akan muncul satu tajuk dekat sini. Apa tajuk dokumen kita? Macam tu. Kalau ni kita tak save lagi, jadi dia akan muncul secara default, iaitu presentation 1. Dan dekat atas ni kita ada file tab, dan kita ada tab-tab lain, di mana setiap tab ini penting untuk kita memahami perkara-perkara yang berada dalam tab tersebut, iaitu kita panggil ribbon. Kita panggil ribbon kat dalam setiap perincian file ni. Lepas tu dekat tepi sini, nampak nombor 1 dekat tepi sini, ini kita panggil thumbnail pane, di mana kita boleh tengok satu paparan yang kecil untuk kita tengok sebenarnya presentation kita berada di dalam slide nombor berapa, ataupun rupa presentation kita tu tapi dalam bentuk yang kecil. Dekat tepi sini, ni kita ada satu saja sebab belum lagi kita nak isi banyak-banyak, kita tak nampak lagi. Okey, dekat bawah ni ada status bar, di mana dekat status bar ni ada menunjukkan muka surat. Kita boleh tunjuk slide number kita nombor berapa. Sekarang kita berada di slide nombor 1, di mana kita baru ada satu slide. Dan dekat bawah ni ada pemilihan bahasa. Dia akan tunjukkan kita guna bahasa apa. Ini boleh setting dekat setting untuk bahasa. Kita guna bahasa Inggeris. Dan accessibility ni sekarang good to go, di mana kita tak ada masalah untuk menggunakan Microsoft PowerPoint kita, tak ada error. Lepas tu dekat bawah sini kita ada view button. View button ni di mana kalau kita nak buat presentation, kita ada button slideshow. Kalau reading view pun kita ada reading view. Slide sorter ni kita akan nampak
kita punya slide ni bermacam-macam slide. Bila kita dah ada banyak, tapi kita boleh tekan. Saya nak tunjuk kepada anda satu slideshow. Kita tekan slideshow macam ni kosong kan, sebab kita tak diisi apa-apa. Kita escape, tekan button escape. Lepas tu reading view. Reading view pun macam ni, lebih kurang sama, tapi kita boleh nampak banyak lagi view-view lain dekat bawah yang kita boleh adjust. Okey, yang ni pun kita tekan butang escape, ESC tu kat laptop. Lepas tu yang ini adalah normal. Normal ni akan tunjuk satu thumbnail view dan satu kita panggil kat tengah ni design view ataupun active slide. Bila kita tekan slide tu, dekat sini dia akan keluar slide itu berkenaan apa. Lepas tu dekat sini ada comments. Comments ni kita boleh boleh masukkan dekat dalam presentation kita, tapi ni kita tak gunakan lagi. Dan notes kita boleh letak sini, remark notes apa. Untuk kita bagi tahu presentation ni berkenaan apa. Notes pendek saja. Tapi notes ni tak akan appear dalam kita punya presentation. Kita tutup. Lepas tu dekat sini, kalau anda tengok dekat sini ada button zoom. Kita nak jauhkan ataupun kita nak dekatkan. Sekarang fungsi ni kita boleh saja guna kita punya mouse. Kita tekan control, kita gerakkan saja kita punya roda dekat mouse. Lepas tu dekat sini kita boleh ada tekan button fit slide to current window. Kalau kita dah kecilkan kan, tiba-tiba kita nak dia fit, kita tekan ni. Macam tu. Sekarang kita masuk ke bahagian tab button, di mana saya nak kongsikan sedikit kepada anda apa yang ada dalam tab button ni. Kita pergi ke home, tengok home button. Bila home button ni sama lebih kurang saja dalam Microsoft Office yang lain, macam contoh Word, Excel. Ada bahagian kita nak letak font apa, kita nak underline dan sebagainya. Dan ada juga untuk kita masukkan bentuk-bentuk dan sebagainya. Tapi dekat sini saya nak tunjuk kepada anda bahagian slides, iaitu dalam Microsoft PowerPoint saja ada. Sekarang kita ada bermacam-macam slide yang kita boleh pilih, di mana dekat sini ada kategori dia, antaranya title slide untuk tajuk saja, title and content, tajuk dan apa isi kandungan. Section header sama, kita akan masukkan header iaitu tajuk juga. Dan to content, untuk kita masukkan konten kita ada banyak, comparison, perbandingan, title only dan sebagainya. Nanti anda boleh explore. Lepas tu dekat sini duplicate selected slide, di mana kita boleh copy saja slide yang sebelum ni. Slide from outline, reuse slide. Lepas tu kita tengok dekat sini ada sama saja, ada layout. Layout ni kita boleh pilih di mana kita ganti layout semasa, bukannya new slide. Contoh kita tengah title and content, macam tu. Lepas tu kita tapi kita tak nak gunalah, tunjuk contoh saja. Ctrl Z, kita undo. Okay, bezanya dengan new slide ni, kita akan tambah satu slide baru. Contoh slide baru kita tambah, macam tu. Okay, nombor 1. Lepas tu kalau layout ni kita yang semasa, reset, kita akan buang semua format kat dalam kita punya slide tu. Dan kita ada add section dekat sini kan. Add section ni kita nak letak satu kategori untuk presentation kita. Contohnya kita tekan satu add section. Nampak tak ada kat atas ni ada satu section, di mana bila kita ada banyak muka surat atau banyak slide, kita nak kategorikan ikut section. Berkenaan apa, ada banyak point dekat sini. Nampak dekat atas ni. Kita boleh isi saja tajuk apa. Okay, kita undo, Ctrl Z. Okay, ini macam biasalah, font, paragraph, drawing. Lepas tu insert. Insert ni pun banyak juga perkara yang kita kena tahu, di mana kat sini kita boleh masukkan table, gambar, screenshot, bentuk-bentuk. Lepas tu kita boleh masukkan graf sekali, serta smart art. Ini dekat Microsoft lain pun ada. Dan dekat sini kita juga boleh masukkan text box, header and footer. Header and footer ni, kadang-kadang kita nak print slide kita boleh tambah header dan footer. Ni nanti saya akan tunjuk dalam video akan datang. Lepas tu word art, mana word art macam-macam pilihan design yang kita boleh pilih untuk kita letakkan teks yang cantik. Date and time, kita boleh masukkan date and time, waktu dan tarikh. Kita tengok dia akan keluar dekat mana, dekat bawah ni. Okay, slide number, kita boleh masukkan muka surat slide kita. Kita pergi ke design. Design ni kita tengok macam tema tadi, ada pelbagai design untuk anda.
Tapi untuk anda pilih ni, kita tengoklah kesesuaian. Kalau kita buat presentation tu yang formal, kita janganlah pilih yang ada bunga-bunga macam ni. Berdasarkan yang mana sesuai untuk presentation anda. Kalau kita nak buat presentation berkenaan buah-buahan, carilah yang cantik-cantik sikit, macam tu lah. Okay. Lepas tu kita tengok dekat sini pun ada slide size. Kita boleh adjust sama ada slide kita ni kita nak dalam bentuk widescreen 16:9, besar macam ni, atau nak standard 4:3. Akan pilih ke new slide size, kita tekan saja maximize. Okay, macam ni. Ini untuk slide kita yang kecil lah, 4:3. Tapi kita ambil 16:9 widescreen. Okay, lepas tu format background pun ada. Walaupun kita tak ambil tema dekat atas ni, kita juga boleh masukkan format background kita sendiri. Kita boleh letakkan gambar kita kat background dan sebagainya. Ni nanti juga akan datang. Transition. Transition ni ada pelbagai transition yang ada. Kalau kita tengok presentation orang kan, dari satu slide ke satu slide dia berubah. Macam ni kan contoh. Macam tu. Ada banyak pilihan yang anda boleh pilih. Kalau tengok sini, shape, macam tu, uncover dan sebagainya. Serta ada pilihan setting untuk kita pilih masa. Kita nak dia ada masa ke, nanti anda boleh dengar masa. Lepas tu ada tempo waktu dia bergerak tu berapa lama. On mouse click, kalau kita klik, dia naik. Macam tu contohnya lah. Lepas tu animation. Animation ni untuk apa yang berada dalam slide. Bukannya slide kita. Bukannya macam tadi transition ni untuk slide kan. Animation apa yang berada dalam slide tu. Contohnya macam ni, teks kan. Teks ni kita boleh pilih sama ada pergerakan dia appear, tiba-tiba muncul, fly in, dia terbang kan, masuk dalam daripada bawah, macam pontianak pula, macam tu lah. Lepas tu add animation, macam ni. Contoh animation kita yang banyak dekat tepi ni, sama je lah dekat sini. Dan ada setting-setting lain. Lepas tu slideshow. Slideshow ni, kita nak mulakan slideshow, contohnya kita tak tekan butang bawah ni, kita tekan dekat bahagian atas ni pun boleh. Kita try tekan, kita akan tekan from beginning, from current slide. Kita ada custom, kita boleh buat sendiri macam mana setting kita, dan sebagainya. Kita juga boleh record kita punya presentation ni. Nanti bila kita dah record, kita boleh kongsikan kepada orang lain. Okay, record pun sama, dia ada setting untuk record. Review ni yang saya kata tadi. Dekat bawah ni kita menggunakan, atau dekat slide ni kita gunakan bahasa Inggeris. Kita boleh tukar kepada bahasa lain. Macam tu. Lepas tu view kita boleh tunjukkan view lain yang bermacam-macam. Kalau bawah ni kan view sikit kan. Ini sebab shortcut saja. Dekat atas ni ada bermacam-macam. Contoh kita nak gunakan slide sorter. Macam ni. Kita kan dah kecil dah kita punya slide. Kita tinggal tengok saja. Ini kalau kita tak nak edit lah bila dah siap. Okay, lepas tu kita boleh buat notes. Jadi bila notes ni kita nak print senang. Dan ada pelbagai kategori-kategori lain. Kita pilih normal lah yang tadi semula. Okay, lepas tu help button. Help button ni kalau kita ada masalah untuk Microsoft ni, kita boleh lah contact mana-mana. Okay, sekarang kita nak buat satu contoh. Yang pertama, saya nak buat tutorial Microsoft PowerPoint 1. Contohnya macam ni. Kita nak masukkan, kita ganti font. Pilih sajalah yang mana cantik untuk anda. Okay, macam ni. Lepas tu dekat bawah ni kita juga boleh isi detail. Contoh sekarang oleh sebelum saya lah. Okay, waktu. Okay, tempat. Online. Tahu YouTube. Okay, macam ni. Okay. Dan kita juga boleh gerakkan kita punya tajuk ni. Tarik saja, kita tekan. Nampak outer layer ataupun layer luar ni, kita tekan. So kita gerakkanlah guna mouse. Macam tu. Ini kita gerakkan juga guna mouse. Nak nampak kemas, kita jauhkan sikit lah. Lepas tu kita boleh adjust dia punya alignment. Kita tekan align left. Ini pun sama, kita tekan align left. Dan juga boleh kita tambah point lah. Kalau Microsoft Word atau Microsoft lain semua ada point. Okay, nampak dekat sini tutorial Microsoft PowerPoint 1.
Sekarang saya nak nampak lagi menarik, kita tambahlah satu design. Okey, bila kita masukkan, PowerPoint akan masukkan kita punya tema tu sesuai dengan tajuk kita. Macam ni contoh. Dia dah siap-siap dah letak kita punya teks tu ikut apa tema yang kita pilih. Tapi kalau dah macam ni kita pilih kan, nanti kita adjust lah dia punya tajuk dan kedudukan. Okey, saya pilih yang ni, nampak macam cantik sikit kan. Okey, dan dekat sini pun ada pilihan warna. Kalau kita nak warna hijau ke, warna maroon ke, purple ke dan sebagainya. Saya nak ambil warna biru. Okey, ni slide pertama kita dah siap. Lepas tu kita try buat satu transition ringkas saja untuk dari slide 1 berpindah ke slide 2. Okey, contohnya macam ni. Kita akan pilih satu, kita akan pilih push lah. Macam tu. Okey, kita dah tekan push kan. Okey, sekarang dekat tepi ni kita dah ada satu logo bintang, di mana bila kita ada satu logo bintang ni, kita kena tahu slide ni dah ada transition. Lepas tu animation. Kita pergi ke animation, di mana animation ni kita nak huruf ni kita bergerak lah. Bergerak, kita nak dia terbang dari bawah ke atas. Tekan macam tu. Nampak dekat tepi sini dah ada nombor 1. Nombor 1 ni ialah kita punya animation untuk ni, tajuk kita ni. Ni pun kita boleh tambah animation. Kita nak yang ini muncul, kita tekan macam tu. 2 dan 3, dua-dua ni adalah 2 poin berbeza kan. Jadi dua-dua akan guna fungsi appear. Okey, kita pergi semula ke home button. Okey, dekat home button nampak dah siap dah kita punya satu slide. Dan kita try tekan slide show dekat sini. Bawah ni kita boleh tekan slide show ataupun dekat atas ni start from beginning, mula-mula start nombor 1 kan. Kalau kita tekan bawah ni pun boleh. Dan kalau kita nak dia bermula daripada slide lain, kita nak slide kedua ni bermula presentation kita pun tak ada masalah. Kita tekan saja slide show kat bawah ni. Daripada kita tekan atas ni, sebab atas ni dia start from beginning, start daripada awal. Okey, macam tu. Kita pergi nombor 1, kita akan tekan slide show. Nampak kita punya slide transition, dia bergerak daripada bawah ke atas. Tadi kita ambil fly in kan. Maksudnya kalau dari satu slide ke satu slide, nanti dia akan macam ni juga untuk slide transition. Dan kalau kita nak keluarkan paparan kita atau apa isi kandungan dalam kita punya slide ni, kita tekan enter. Enter boleh, mouse click boleh, tapi saya tekan enter lah. Okay, tekan enter. Nampak kita punya perkataan dah masuk, iaitu kita punya animation untuk perkataan tadi kita buat juga fly in daripada bawah. Dan kita tekan enter lagi untuk perkataan lain. Keluar oleh tadi yang kita buat animation appear dengan tempat. Macam tu. Dan sekarang ni kita tengok dekat bawah ni ada satu features atau navigation tab ni, di mana dekat sini ada fungsi untuk dua button pertama ni, kita boleh next ataupun kita boleh back. Okey. Lepas tu kita ada satu butang di mana tunjuk pensel ni. Ini adalah laser pointer boleh. Kita boleh guna pen, highlighter. Di mana kita kalau laser pointer kan, kita guna laser pointer yang dekat luar tu kan, kita suluhkan. Ni tak payah. Kita cuma pilih laser pointer dan nampak dia dah keluar dekat kita punya mouse ni. Berwarna merah. Kita boleh pilih warna apa yang kita nak. Seterusnya kita tengok dekat sini, ada satu paparan view, di mana view ni kita boleh pilih slide mana yang kita nak pergi. Contoh kita nak pergi slide kedua, kita tekan macam tu. Kita tekan balik view dia. Lepas tu kita tengok. Kita klik saja untuk slide pertama semula macam tu. Dan ada satu button magnifying glass, di mana button magnifying glass ni digunakan untuk kita zoom. Untuk mereka yang tak nampak, kita tekan saja butang zoom. Tekan. Nampak macam tu. Bila kita dah zoom, dia dah zoom dah kita punya dokumen atau kita punya slide. Nampak dengan lebih jelas kalau mana-mana yang tak nampak lah daripada jauh. Okay. Lepas tu untuk kita keluar tadi daripada zoom, kita tekan right click. Dia keluar sendiri. Right click kat mouse tu. Lepas tu ada button titik-titik 3 ni kan. Kita tengok apa fungsi. Ada bermacam-macam fungsi. Dan semua fungsi yang kat bawah ni
untuk kemudahan kita bila kita menggunakan slideshow. Okay, lepas tu kita tekan next, masuk ke slide lain tadi. Slide kedua tadi kita kosongkan. Macam tu lah. Jadi itu saja untuk masuk slide ni. Kita akan keluar guna butang escape, ESC, dekat kita punya laptop atau PC, ataupun kita tekan saja enter, nanti dia akan tulis end of slideshow. Nampak atas ni end of slideshow, click to exit, klik lagi. Okey, macam tu. Selesai. Okey, mudah kan untuk anda faham? Lepas ni bolehlah anda buat satu presentation untuk anda sampaikan sesuatu info kepada orang dalam bentuk PowerPoint. Okey, sekarang kita nak save kita punya dokumen. Untuk kita save kita punya dokumen, kita pergi ke file, kita pergi ke save as. Kita pergi save as sebab apa? Sebab save as untuk dokumen kita kali pertama. Lepas tu pilih sajalah kat mana yang kita nak save. Saya nak save dekat browse. Kita pergi ke dokumen, kita tulis apa saja tajuk yang kita nak dekat sini. Dan kalau kita tengok dekat sini, save as type, ada PowerPoint presentation dan pelbagai dokumen lain. Sebab daripada Microsoft PowerPoint ni boleh save sebagai PDF, boleh save sebagai gambar dalam format JPEG, GIF dan sebagainya. Okey, jadi kita nak save macam biasa PowerPoint presentation dan kita tekan butang save. Siap. Kita tengok tajuk dekat atas ni dah berubah, tutorial Microsoft PowerPoint 1. Okey, itu saja tutorial Microsoft PowerPoint untuk kali ini. Jika anda suka video kali ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe untuk tutorial Microsoft PowerPoint yang seterusnya dan tutorial-tutorial lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.